kawan saya dia nak gagalkan lah student tu kan. Dia nak gagalkan student tu tapi dimarahi oleh pihak management. Pihak management kata kalau kau gagalkan budak-budak ni, kontrak kau tak akan disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya dulu pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Episod kali ni saya nak jawab soalan yang banyak kali juga ditanya kepada saya. Bang, kongsikan pengalaman belajar dekat Jepun dulu. Okey, untuk pergi ke sana, maksud saya untuk pergi kepada topik kita tu, saya nak cerita sejarah saya dari saya kecil, which is saya bukanlah seorang yang genius dan saya duduk di kelas kedua, duduk main macam tu lah, kelas kedua, ketiga. Masa darjah 3 saya berada di kelas kedua, and masa peperiksaan akhir tu saya dapat soalan bocor and saya ada jawapan. Saya bawa jawapan tu masuk ke dalam exam and saya lulus dengan cemerlang lah. Boleh kata hampir semua subjek saya dapat 90 markah dan ke atas. And atas dasar tu darjah 4 saya masuk ke kelas pertama. Mula-mula saya bangga lah sebab saya dapat masuk ke kelas pertama, tapi saya masuk atas tiket soalan bocor tadi. Bila duduk dalam kelas pertama, saya selalu dapat kedudukan kedua ataupun pertama yang terakhir. Sama ada 38 ataupun 39. Rasanya kelas saya memang ada dekat 40 orang lah. Tapi saya selalu dapat kedudukan yang terakhir. Selalu dapat macam tu hingga menyebabkan saya lost confidence. So bila masuk di tingkatan nak masuk darjah 5, sebenarnya saya dapat offer dari cikgu untuk teruskan duduk di kelas pertama, tapi saya cakap tak apa, saya turun ke kelas kedua. Bila masuk kelas kedua, alhamdulillah saya dapat nombor 1, nombor 2, selalu main macam tu lah. Cuma saya bila masuk ke kelas pertama, saya tak boleh nak lawan mereka. Mereka bijak pandai. And masa kelas darjah 5, kelas kedua tu saya dapat nombor 1, nombor 2, and saya dapat offer untuk darjah 6 masuk ke kelas pertama. Tapi saya tolak untuk kekal di kelas kedua. Kenapa saya buat sedemikian adalah untuk kekalkan confidence saya itulah. Benda tu penting Dan UPSR saya dapat 4A, 1B. Kawan-kawan saya sekolah, masa tu saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 1, Kota Baru, Kelantan. Semua kawan-kawan saya yang cemerlang ni, diorang dapat pergi ke Maktab Ismail, SIC, Sultan Ismail College. Yang tak cemerlang dia akan pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Ada beza sikit dekat situ. Tapi saya decide untuk pergi ke sekolah agama, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Saya pernah cerita dekat channel YouTube ni kenapa saya pilih sekolah tu. Kalau anda tahu mesti anda ketawa punya. And di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah, disebabkan nama saya bermula dengan W, saya Wan Muhammad Ashraf. So saya duduk di kelas yang terakhir. Tingkatan 1 saya duduk di kelas ke-6, dan tingkatan 2 saya dapat masuk ke kelas ke-3, dan tingkatan 3 saya dapat masuk ke kelas yang pertama. Dari situ saya dapat result 8A dan 1B. 1B tu of course bahasa Arab, tapi saya dapat tawaran ke Sains Kuala Terengganu, satu sekolah sains yang baru ketika tu. Sains berasrama penuh lah dekat Terengganu. Saya pergi dekat sana and saya belajar gila-gila. Saya tahu yang saya ni bukan orang yang genius, bukan orang yang bijaksana. That's why saya belajar gila-gila masa tu. Sampai pukul 4 pagi pun ada study. Kalau hujung minggu, hari Khamis, esok tu hari Jumaat kan, malam tu kadang-kadang tak tidur pun ada. Saya study sejarah, study benda-benda macam tu lah. And masa masuk form 5 tu, alhamdulillah saya berada dalam top 10, tapi saya tak pernah hit lah 5 teratas tu, rasanya tak pernah masuk. Tapi 8, 7 tu selalu dapat. Kalau
Saya punya subjek kegemaran ialah matematik tambahan, AdMed. Kalau MatMod tu memang selalu dapat 95 ke atas. Kalau AdMed ni saya tak pernah lah dapat 100% tu, tak pernah lah. Tapi tak pernah dapat A2. Dekat masa zaman saya dulu dia tak ada A+ apa semua ni, tak ada. Zaman saya dulu ada A1, A2. A1 ni biasanya 80% dekat atas, A2 ialah 70 hingga 80. Kalau saya tak silap lah, saya pun dah lupa lama gila kot. Saya SPM 2006. Then saya memang suka gila matematik tambahan. Lepas tu saya dapat result SPM. Result SPM saya dapat 91A, 12A. 2A tu 91A tu semua subjek yang penting. 2A tu ialah ICT, tak silap saya. ICT ni dia pasal internet something lah. Dia macam kena baca benda-benda yang berkait dengan sains dan sebagainya. Dia adalah something yang mencemar rekod saya lah. Sebab saya kan 91A kan, macam best gila dah. Tapi tengok-tengok ada 12A lah. Tu fresh sikit. Then saya dapat sambung belajar ke Jepun under Yayasan Pelajaran MARA. Satu beasiswa yang saya consider adalah satu beasiswa yang sangat-sangat istimewa dekat Malaysia ni. Sebab saya tak hutang dengan siapa-siapa. Dia beasiswa penuh. Yang kedua, saya tak terikat dengan apa-apa kontrak. Maksudnya lepas habis belajar, kalau saya nak kerja sendiri pun okey, saya nak kerja dekat Jepun pun okey, saya tak nak sambung belajar pun tak ada masalah. Dia bukan macam beasiswa Petronas dan sebagainya. And nama program tu ialah Japanese Associate Degree. 3 tahun dekat Malaysia, 2 tahun dekat Jepun. Dia macam twin program. So 3 tahun dekat Malaysia tu, tahun pertama ialah tahun matrik, tahun kedua tu consider tahun pertama university, tahun kedua university dekat Malaysia lagi, dan sampai dekat Jepun dia dah masuk ke tahun ketiga dan tahun keempat, lepas tu grad lah. Okay, mula-mula saya masuk ke JAD ni, saya memang tak ada basic bahasa Jepun. Dekat sekolah dulu saya ada basic bahasa Arab. Ismi Asraf, nama saya Asraf. Saya ada basic lah bahasa Arab, dan bahasa Jepun tak ada basic langsung. Sebelum masuk ke program JAD ni, dia ada macam percubaan selama 3 bulan. Lepas SPM, masa tunggu result tu, dia ada 3 bulan percubaan macam Akademi Fantasia ketika tu. So masuklah dekat Camp Rakan Muda, belajar bahasa Jepun. Masa tu baru belajar tentang hiragana, katakana, kanji. Hafal je, tak faham apa-apa pun, tapi hafal je sebab enjoy. Bukan enjoy bahasa Jepun tu, tapi enjoy duduk dekat Camp Rakan Muda tu. Memang kita kata mewah gila lah. Makan 5 kali sehari. Lepas tu kalau nak main apa-apa semua ada. Memang best gila lah. So saya just hafal, tengok-tengok lulus untuk saya masuk ke program Japanese Associate Degree. Masa tu JAD ni, kita panggil nama ringkasan dia JAD. JAD dia tumpang Unicel, University Industri Selangor, dekat Shah Alam sebelah dengan UiTM tu. Walaupun kita kata saya masuk ke Unicel, tapi kami tak bergaul pun, tak boleh nak masuk persatuan pun tak boleh nak masuk. Memang hidup kami belajar saja. Pergi pukul 8 pagi, masuk kelas pukul 9 pagi, balik pada pukul 6 ataupun 7 petang. Kami duduk dekat Batu 3, ada satu apartmen dekat Batu 3 tu. Bas akan datang ambil, kutip, lepas tu hantar dekat Unicel, dari Unicel kutip, hantar dekat Batu 3 lah. Memang nak kata university life saya tu ada ke tak? Jawapannya tak ada. Saya tak tahu tentang club dan sebagainya. Memang tak ada. Duduk dengan JAD saja. Yang saya buat adalah Azariat. Anda boleh tengok dekat page Azariat. Azariat ni macam bulletin tentang agama. Saya yang handle benda tu. Website pun saya ada update dan sebagainya. Sekarang tak silap saya, kalau anda pergi dekat website www.azariat.com, dia akan pergi ke laman web judi. Saya pun tak faham kenapa jadi macam tu, tapi memang dah tak aktif lah. So nak dijadikan cerita kan, tahun pertama, which is matrik lah, tahun pertama JAD tu, sem pertama kami belajar engineering ataupun kimia, matematik, lepas tu fizik dalam bahasa Inggeris. Dan petang kami belajar bahasa Jepun, ataupun dia vice versa, dia tukar macam tu lah. Dan masuk sem kedua masa matrik tu, semua kami belajar dalam bahasa Jepun. Fizik bahasa Jepun, apa semua ni, matematik semua bahasa Jepun, kimia pun bahasa Jepun.
Masa dekat sekolah dulu, masa sains Kuala Terengganu, kimia saya kejar 90% dan ke atas markah lah. Saya memang kejar nak dapatkan 90% dan ke atas. But bila masuk JAD ni, Japanese Associate Degree ni, saya bukan nak kejar 90 tapi saya nak kejar lulus sahaja, iaitu 60 markah. Nak dapatkan 60 markah tu memang struggle gila. Bayangkan nak jawab fizik itu satu perkara dah, nak faham soalan tu pun satu perkara. Mula-mula soalan sampai dekat anda, nak faham soalan itu adalah satu challenge, nak jawab tu pun satu challenge. That's why saya nak dapat 60 markah tu susah gila. But luckily saya lulus lah. Boleh sambung belajar sampai ke Jepun. Daripada 85 orang yang masuk ke program tu, yang dapat fly ke Jepun 78 orang sahaja. So dekat Jepun saya masuk tahun ketiga. Tahun ketiga tu dia adalah tahun university, memang belajar macam JAD tadi, dekat macam belajar dekat Unicel. So pagi pergi kelas, lepas tu petang pukul 3 baliklah. Dapat balik. Dia ada beberapa subjek yang kita kena kumpul, macam 80 pointer macam tu. Dan tahun keempat, bila masuk tahun keempat ni, kita kena pilih lab. Kita kena join dia punya final year project dia, macam lab lah, 1 tahun punya project macam tu. Saya sebenarnya nak pilih robotik. Saya macam poyo lah nak belajar kan. So saya pilih robotik. Tapi kawan saya yang lagi bijak dari saya, dia dah pilih research tu. So saya tak boleh masuk. Dia ada satu undang-undang dekat Takushoku University tu. Dekat university saya tak pasti yang lain macam mana, tapi dekat university saya tu satu lab hanya boleh ada satu orang Melayu ataupun Malaysia lah. Jadi kita tak boleh nak berkongsi lab. Atas dasar tu saya pun cuba pergi ke satu lab lagi, tapi kawan saya yang lagi bijak dari saya dah masuk dekat situ. Last kali saya pergi ke satu research lab yang memang orang tak nak masuk. Orang tak suka masuk lab tu. Saya masuk dan dia macam bebas nak buat apa-apa pun tak apa, kita propose kepada kita punya sensei, lecturer kita, dan kita buat. Ni menarik sikit sebab lab saya tu lab yang orang tak nak buat kerja. So mula-mula saya pergi macam 3 kali seminggu, dan sensei saya marah. Dia kata macam, kau ni rajin sangat lah, mari sekali seminggu je lah. And saya pun pergi sekali seminggu. Dan bila saya pergi sekali seminggu, walaupun pergi tu tak buat apa pun sebenarnya, sensei saya cakap, tak boleh lah, datang 2 kali seminggu lah. Saya pergi 2 kali seminggu, dia pun suruh saya datang sekali sebulan. And saya kekal datang sekali sebulan lah. Kadang-kadang tunjuk muka. Saya buat apps iPhone. Saya buat game ketika tu. Game yang sangat-sangat simple lah, 2011 macam tu saya dah buat game, ataupun 2012, saya pun tak ingat lah. Then ada dalam masa sama dia ada kelas-kelas yang kita kena join. Cuma saya suka pergi ke university, Takushoku University. Takushoku University antara universiti swasta yang agak mahal dekat Jepun. 1 tahun dia punya yuran lebih kurang RM60,000 Malaysia lah. So saya pergi dekat situ. Of course under Yayasan Pelajaran Mara, saya ditanggung. Beasiswa bulanan saya dapat sekitar 4 hingga 5 ribu ringgit Malaysia kalau tak silap. Memang kaya lah, memang kaya, seriously. Then saya suka pergi ke Takushoku University sebab bagi saya Takushoku University ni dia ada soba yang paling sedap dekat Jepun. Dia ada udang dengan soba yang paling sedap. Dia dah lah sedap, harga murah pula kan. Dekat Jepun ni ada, kalau anda pergi dekat Sushi King ke, anda pergi dekat mana-mana, sekarang dekat Malaysia senang jumpa. Dia ada satu macam fishball yang panjang, nama dia cikuak. So mula-mula sampai dekat sana, senior saya dia suruh saya order cikuak. Kita dengar cikuak apa macam chihuahua, takkan makan anjing kan. Tapi kita order je lah. Order makan. Sedap tambah udang tu, kita tambah dengan telur, tambah dengan cikuak. Kawan saya dia suka tambah tempura, tapi saya dah good enough dengan cikuak tu. Best gila. Harga dia saya tak ingat lah. Saya rasa kalau saya pergi Jepun, saya akan pergi dekat university tu semata-mata makan lah, bukan benda lain. Dan dekat Jepun ni dia ada kena ambil subjek-subjek tertentu. Dan sebelum saya cerita tentang final exam, kita ada macam Malaysia Day. Bukan Malaysia lah, dia apa istilah dia, macam International Day. Dia macam apa, University Open Day. So ada banyak booth and Malaysia ada satu booth yang mana kita jual sate. Sate ada jual.
saya jual cek mek tau. Orang Kelantan tahulah cek mek tu kan macam kuih ubi kentang yang dalam dia kita letak gula. Dua biji saya jual dalam 100 yen, bermaksud dalam RM3 Malaysia lah. Ni antara bisnes yang bagi saya successful. Sate memang ramai yang orang beli tapi penat nak buat lah. Cerita tentang sate, saya pernah bakar sate dekat Saitama, dekat rumah kawan saya. Masa tu hari raya saya tak balik Malaysia, saya duduk dekat Jepun. So kami bakar sate untuk makan kan, tiba-tiba polis datang. Polis datang, dia bagi warning, dia kata tak boleh bakar sate. Bukan tak boleh bakar sate sebenarnya, tak boleh buat bakar secara terbuka. Kena saman lah. Tapi dia cakap sebab orang Melayu, orang foreigner, so dia macam tak apalah, dia maafkan, tapi memang tak boleh buat. Dekat Jepun memang macam tu. Kalau kita pergi dekat Jepun, kita nampak kilang-kilang dia keluarkan asap yang warna macam putih-putih gelap sikit, kelabu kan. Sebenarnya tu bukan asap, tapi itu adalah wap air. Macam kilang yang tempat saya kerja, biasanya daripada sampah tu dia bakar, lepas tu dia bawa balik asap tu, dia bakar sekali lagi supaya dia jadi macam mendapan, jadi macam lumpur macam tu. Lepas tu dia akan proses lagi supaya yang keluar tu memang wap air. Memang bersih gila dekat Jepun. Dekat Malaysia saya dengar Canon pun dia buat benda sama sebab dia nak kejar ISO something tu, tapi Malaysia kot. Mana dah kita tadi? So bakar sate, dia ada macam koku saya tak ingat lah, dia macam open day macam tu, kita orang ada jual-jual sate, ada jual juga benda-benda lain. Itu antara pengalaman lah kami dekat sana. Lepas tu kawan saya dia ada masuk macam kurabu, dia macam masuk club, tak silap saya club gitar ke apa, dia ada masuk, tapi saya tak masuk lah, saya memang tak enjoy saya punya university life. Lepas tu final year project. Final year exam. So sebelum final year exam tu ada satu subjek termodinamik, tak silap saya. Kami dipanggil seminggu sebelum exam tu, kami dipanggil oleh sensei ni, dan dia bagi soalan. Dan dia suruh jawab. Kami pun jawab lah. Kami jawab. Then dia cakap boleh bawa sebagai rujukan. Dia cakap macam ni. Dia bagi jawapan, lepas kami jawab tu, dia bagi jawapan dekat depan. So kami salin. Dia pun bagi tahu sebagai rujukan anda boleh bawa masuk benda ni ke dalam exam. So kita orang ingat macam ni open testo lah. Open testo maksudnya kita boleh bawa buku untuk rujuk dan sebagainya. So minggu depan tu masuk exam, kami bawa kertas tu, tengok soalan sebiji sama guys. So kami just salin jawapan and kami dapat result yang cantik lah. In case anda tertanya-tanya kenapa sensei buat macam ni kan, jawab dia adalah kerana ini adalah universiti swasta. Jadi untuk kekalkan mereka punya ranking, mereka pun buat macam ni lah. Benda yang sama berlaku dekat Malaysia sebenarnya. Saya kan umur dalam 33 tahun macam tu, dan kawan-kawan saya ramai lecturer. Jadi lecturer, ada seorang ni dia cerita kepada saya dia cerita kepada kami, dia dalam keadaan yang sangat-sangat frustrated pun ada, sedih pun ada. Dia bekerja sebagai lecturer dekat satu universiti swasta di Kuala Lumpur yang agak popular, saya tak nak sebut apa. Budak-budak tu disuruh belajar, student university disuruh ambil matematik, dan budak-budak ni dia tak pandai. Dia macam background bukan dari sains lah, tapi dia terpaksa ambil sebab nak proceed ke sem seterusnya. And bila dia check, budak-budak ni gagal lah, sebab budak-budak ni memang tak pandai matematik. Bukan tak pandai, tapi matematik tu sendiri dia tak pandai buat lah. And bila gagal tu, kawan saya dia nak gagalkan lah student tu kan. Dia nak gagalkan student tu, tapi dimarahi oleh pihak management. Pihak management kata, kalau kau gagalkan budak-budak ni, kontrak kau tak akan disambung. Bila kita dengar dari dua side, yang pertama gagal tadi, mungkin bagi setengah orang macam jahatnya lecturer ni gagalkan student kan. Sebenarnya itu adalah lecturer yang sebenar. Kalau dia sebenarnya balik kepada cerita saya masa darjah 3 tadi, sama juga, katakan budak ni dia tak mampu jawab matematik, tapi dia lulus dan dapat pergi kepada step seterusnya, percayalah saya cakap, masa dia duduk dekat step seterusnya dia akan gagal.
Sebab dia memang tak layak pun ke depan, tapi sekarang dia ditipu untuk ke depan. Sama macam saya darjah 3 tadilah. Saya tak layak pun masuk kelas pertama, tapi tiba-tiba disebabkan saya ada soalan bocor, jawapan bocor, so saya dapat masuk ke kelas pertama. And atas dasar ni kawan saya, bahaya, hampir terlepas ni. Kawan saya ni dia pun macam frustrated lah, sebab dia rasa tanggungjawab dia untuk gagalkan student-student ni supaya student-student ni dapat diajar kembali, supaya sampai faham lah. Tapi sekarang dia tak mampu buat benda ni. Bagi saya kan, university ataupun education itself tak boleh dijadikan bisnes. Education ni kita buat untuk didik orang, untuk gilap otak manusia, untuk tajamkan otak manusia, untuk sediakan mereka ke dalam satu alam yang baru, iaitu alam pekerjaan. Jadi dia mesti dibuat secara proper. Dia tak boleh nak skip ataupun dia tak boleh nak tipu, tak boleh nak alter dan sebagainya. That's why bagi saya tak setujulah education dijadikan sebagai business. Dia seeloknya government lah handle benda ni secara total kan. Sekejap, saya check balik saya punya point-point education bla bla. No. So saya pun habis belajar dekat Jepun. Jepun dia menarik sebab dia tak ada pointer-pointer macam CGPA 3.4, 4.5. Maksudnya dia officially dia tak ada benda tu. Tapi kalau kita minta, dapatlah. Jadi sebelum saya balik ke Malaysia, sebelum saya sambung kerja dekat Jepun tu, saya memang minta untuk dapatkan CGPA tu. Saya rasa saya punya CGPA rendah 3.3. Rasanya lebih kurang macam tu lah. 3.3, 3.2. Kawan-kawan saya semua dapat 3.7 dan ke atas. Saya rendah. Memang saya tak belajar sangat sebenarnya. Saya just duduk sana nak grad, itu saja. Saya enjoy dengan hidup saya lah dekat Jepun. Saya beli mula-mula sampai dekat Jepun tu, the first thing yang saya beli ialah PS. Sebab PS3 ketika tu yang fat. Sebab masa saya kecil lagi saya idamkan nak ada PS PlayStation sendiri. And bila sampai tu ada duit kan, beasiswa 5,000 kot sebulan. So beli terus lah PS ketika tu, dan beli TV 47 inci ataupun 50 inci lah tak silap saya. Beli kotak set, meja yang ada pemanas tu, duduk dekat dalam, main game dan sebagainya. Lepas tu ada PC, saya pun ada PC ketika tu. Basically itu pembelajaran dekat Jepun, but dia setiap universiti berbeza lah. Kalau orang tu dapat masuk ke dalam universiti kebangsaan, bukan swasta, dan dia dapat result yang cantik, anda memang kena salute dia lah. Lepas tu kalau dekat Jepun ni yang paling famous ialah Todai ataupun Tokyo University. Kalau dekat Jepun ni ada beberapa universiti yang power lah. Yang pertama Todai, lepas tu kita ada Keio University, lepas tu kita ada Waseda, ada juga Kyushu University. So ni antara universiti yang elite. Kalau kita sebut dekat orang ramai, orang akan sugoi ne. Dia akan cakap macam tu lah. Dia macam puji gila-gila lah kalau kita duduk dekat universiti ni. Dia setiap university dia ada cara masing-masing. And dekat Jepun pun sebenarnya anda boleh apply beasiswa. Dia ada Mobukasho. Tapi under beasiswa Jepun sendiri. Dan ada juga kadang-kadang Malaysia pun ada keluarkan beasiswa. Sebenarnya sebelum COVID-19, sebelum pandemik kan, ada banyak program untuk kita ke luar negara, untuk kita belajar dekat Jepun. Cuma sekarang kena korek balik lah apa program yang ada. Saya punya beasiswa dah tak wujud lagi dekat Malaysia ni, dah hapus sebab Mara dah tak dapat duit lah. Itu sahaja untuk video kali ni. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.